Sidang Jumaat yang dimuliakan Allah, hendaklah diam diri, jangan bercakap-cakap ketika Tuan Khatib membaca khutbah, kerana demikian itu akan menghilangkan pahala Jumaat. Sabda Nabi SAW, "Iza qulta li sahibika wal imam yaktubu yawmul Jum'ah, ansi faqad laghaw." Rawahu al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Alhamdulillah. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang telah ia sediakan daripada amal-amalnya untuk hari esok, yakni hari akhirat. Dan sekali lagi diingatkan, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala amat meliputi pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. Saudara-saudaraku sidang Jumaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, peristiwa hijrah benar-benar membuka lembaran baru buat dakwah dan perjuangan Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mempersiapkan suatu medan untuk Islam bertapak dan berkembang, yang kemudian berjaya menguasai alam keseluruhannya. Kejayaan yang dicapai oleh baginda junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bukannya suatu yang mudah. Selama hampir 13 tahun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berdakwah dan berjuang di kota Makkah. Namun hanya sekumpulan kecil sahaja yang beriman. Baginda dan para sahabat berdepan dengan celaan, cercaan, makian, tohmahan dan pelbagai ancaman daripada pembesar-pembesar Quraisy Makkah yang sememangnya tidak suka dengan dakwah baginda junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda ridwanullah alaihim ajma'in. Ini semua secara tidak langsung memberi pengajaran kepada kita bahawa perjuangan untuk menegakkan suatu kebenaran bukanlah suatu perkara yang mudah. Pelbagai rintangan dan halangan menanti buat mereka yang berjuang untuk menegakkan kebenaran. Namun apa yang pasti adalah akan ada pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala seandainya perjuangan kita adalah untuk agamanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء
وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, adakah patut kamu menyangka bahawa kamu akan masuk ke syurga padahal belum sampai kepada kamu ujian dan cubaan seperti yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu daripada kamu? Mereka telah ditimpa kepapaan, kemusnahan harta benda dan serangan penyakit serta diguncangkan oleh ancaman bahaya musuh, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman yang ada bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat, yakni asalkan kamu bersabar dan berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sidang Jumaah yang dirahmati Allah, sakit, geram, marah, segalanya terbuku di dalam hati kita semuanya semestinya apabila melihat suasana yang berlaku akhir-akhir ini, apabila adanya golongan yang begitu biadab serta tergamak mencaci maki terhadap baginda junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama Islam yang kita cintai. Lebih menyakitkan hati apabila semua ini melibatkan mereka yang mengaku beragama Islam, meninggikan suara melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi menghina, mencela, memaki hamun dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala memberi amaran keras kepada kita melalui firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiy ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengangkat suara kamu melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah kamu menyaringkan suara dengan lantang semasa berbicara dengannya, sebagaimana setengah kamu menyaringkan suaranya semasa bercakap dengan setengah yang lain. Larangan yang demikian supaya amal-amal yang kamu kerjakan itu tidak dihapuskan pahalanya sedang kamu tidak menyedarinya. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita semua supaya memuliakan baginda junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menghormati baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan suatu perintah wajib ke atas kita semua. Kita disuruh merendahkan suara dan jangan meninggikan suara terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam, dan jangan memanggil baginda dengan namanya sahaja walaupun setelah kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan meninggikan suara di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau memanggil baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nama baginda sahaja akan dibimbangi, menghilangkan pahala amalan yang telah kita lakukan tanpa kita sedari. Syekh Al-Maraghi rahmatullahi alaihi berkata di dalam tafsirnya, menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas kewafatannya adalah sama seperti menyakiti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa baginda masih hidup. Saudara-saudaraku yang dikasihi, para ulama sejak sekian lama telah memberikan pandangan mereka tentang hukuman terhadap penghina-penghina baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya, yang pertama, Al-Imam Al-Auza'i dan Imam Malik rahmatullahi alaih berpendapat bahawa pesalah itu dianggap murtad dan perlu diberikan peluang untuk bertaubat. Pendapat yang kedua, pendapat Imam Ibn Munzir rahmatullahi alaih yang telah menukilkan bahawa secara sepakat para ulama
barang siapa yang mencela baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara nyata, maka wajib hukumannya adalah dibunuh. Yang ketiga, Abu Bakar Al-Farisi yang merupakan salah seorang ulama yang bermadzhab Syafi'i berkata, barang siapa yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti menuduh baginda sallallahu alaihi wasallam secara nyata, maka dia dihukum kafir menurut sepakat para ulama. Sekalipun dia bertaubat, tetap tidak akan gugur hukuman bunuh yang telah ditetapkan ke atasnya. Pendapat yang keempat, yaitu pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alaihi pula berkata, aku mendengar Abu Abdullah berkata, barang sesiapa yang mencerca Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau menjatuhkan maruah baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada orang Islam atau bukan Islam, maka hendaklah mereka dibunuh. Aku berpendapat bahawa dia perlu dibunuh tanpa perlu disuruh untuk bertaubat. Wal a'yadu billahi min dzalik. Pendapat yang kelima, Al-Khattabi rahmatullahi alaihi pula berkata, aku tidak mendapati mana-mana ulama Islam yang khilaf mengenai wajibnya membunuh orang yang mencerca baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku kaum muslimin, berdasarkan kepada kenyataan di atas, jelas kepada kita bahawa betapa beratnya hukuman dan balasan kepada mereka yang menghina, mencaci dan menjatuhkan maruah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para nabi yang lain alaihi wassalatu wassalam. Oleh itu amat perlu kita berhati-hati daripada mengeluarkan apa-apa kenyataan dan pendapat yang menghina baginda junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana perbuatan tersebut boleh membawa kepada kekufuran dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Justru adalah wajib kita semua mempertahankan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan haram sama sekali kita menghina baginda sallallahu alaihi wasallam atau membiarkan baginda sallallahu alaihi wasallam dihina. Amat berat dan buruk natijahnya buat penghina-penghina baginda sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dapat kita lihat di dalam sejarah terhadap penghina-penghina baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada ini. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Quran yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah taala dan Rasulnya akan Allah Subhanahu wa taala laknatkan ia di dunia dan juga di akhirat, dan Allah mempersiapkan azab dan penghinaan bagi mereka yang menghina Allah dan Rasulnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. اللهم صل وسلم زد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على ذين عبادك وأشرف عبادك أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين شفيعا للناس أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، ودمر الكفرة والمنافقين أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك أن تؤيد الإسلام والمسلمين، وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، وأن تشمل بعنايتك وتوفيقك على مالكنا الأمين الكريم السلطان صالح الدين بن المرحوم السلطان بدريشة، وولي عهده والأمير تنكو شرف الدين بدريشة ابن الأمين الكريم السلطان صالح الدين ابن المرحوم السلطان بدريشة وعشيرتهم أجمعين. اللهم امنحهم الرشاد ووفقهم للسداد، وأصلح بهم العباد والبلاد، واجعل التقوى لهم خير زاد، إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.